Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita pada pagi yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala wabak, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan diberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang golongan munafikin. Dan munafik, seperti mana kita mengatakan, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merupakan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menzahirkan iman. Jadi apa yang berlaku adalah kadang-kala rahsia mereka ini terbongkar dan diketahui. Jadi apabila diketahui, mereka akan memberikan alasan, dan daripada alasan yang mereka memberikan adalah apa yang mereka kehendaki adalah kebaikan. Apa yang mereka kehendaki adalah yakni kebaikan. Jadi ini kita lihat, biasanya orang kalau zalim, apabila dia melaksanakan kezaliman, apabila dia ditangkap, biasanya mereka akan putar balik. Mereka akan mengatakan, sebenarnya saya melakukan sedemikian disebabkan ada bahaya, saya nak menyelamatkan orang dan sebagainya. Jadi ini adalah tipu daya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menzahirkan tipu daya mereka, yang mana kita telah sampai ini kepada ayat 63 daripada surah An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Yani Allah mengatakan bagaimana apabila terkena kepada mereka musibah atas apa yang mereka kerjakan, dikenakan dari ke atas mereka musibah, yakni musibah dalam segi keduniaan mereka, musibah dalam segi diri mereka, dan juga yakni harta mereka dan sebagainya. Jadi apabila berlaku yakni musibah, apa yang Allah mengatakan, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah, mereka akan sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya apa yang kami mahu adalah ihsan, kami sedang yakni melakukan kebaikan. Apa yang kami mahu adalah memberikan kebaikan dan bantuan kepada orang lain. Jadi ini adalah tipu daya, ini golongan munafik, dan mereka menyangkakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan perbuatan mereka. Akan tetapi Nabi mengetahui semua ini orang munafik. Ini adalah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini insya-Allah ini kita akan meneruskan kepada ayat 64 daripada surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ulaika, yani ulaika balik kepada siapa? Golongan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah golongan yang mana Allah mengetahui apa dalam hati mereka. Yani pada hakikatnya semua yakni manusia diketahui akan isi hatinya. Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui apa yang disembunyikan yakni oleh tiap-tiap ini daripada makhluk.
Tidak ada perkara yang lari daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita sebagai orang Islam juga, kita mesti ada keyakinan ini. Yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengetahui segala-galanya, termasuk apa yang kita fikirkan. Jadi tidak ada perkara yang boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma daripada kelebihan ini Allah, dia tidak menghisapkan kita atas lintasan fikiran kita, tetapi dia menghisap kita yang ini atas perbuatan kita. Betul ya? Saya rasa dulu saya ada membicarakan perbezaan di antara lintasan fikiran dengan keazaman. Ada siapa yang ingat? Lintasan yang fikiran ini dengan keazaman, dan keazaman dengan niat. Apa beza ni? Macam mana kita nak faham? Hari ini perkara ini menjadi perkara yang penting. Kita nak kena bezakan apa beza di antara lintasan fikiran dengan penetapan fikiran, dengan keazaman dan dengan niat. Kita keluar rumah kita, misalan terlintas fikiran kita nak singgah Pasar Gelang. Ini kita mengatakan lintasan fikiran. Tapi kita tidak ada niat nak pergi Pasar Gelang, tetapi terlintas dalam fikiran kita. Selepas itu dia keluar. Selepas itu dia keluar. Kita dah tak fikir pasal Pasar Gelang lagi. Ini kita mengatakan yang ini lintasan fikiran. Tapi kalau sekiranya dia menetap di minda kita, terlintas fikiran kita nak pergi Pasar Gelang, selepas itu dia menetap pula, kalau pergi Pasar Gelang nak beli apa. Jadi minda itu dah mula yang ni untuk memikirkan. Maka ini adalah berbeza sedikit. Ini kita panggil khatir. Selepas itu baru datang keazaman. Baiklah kita akan singgah. Yang ini kita telah meletakkan ini keazaman untuk kita melakukan perkara tersebut. Apabila kita sudah yang ini berada di sana, maka ini dipanggil sebagai niat. Jadi beza di antara keazaman dengan niat adalah niat ini kita sudah melaksanakan apa yang diazamkan. Jadi Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, yakni amalan mesti berdasarkan kepada niat. Yakni maksudnya bila kita melaksanakan perbuatan itu kita mesti ada niat. Baru ini dikirakan sebagai sah. Jadi daripada kelebihan ini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, Allah tidak mengazab ini manusia melainkan apa yang dilaksanakan oleh yang ini manusia. Tetapi Allah memaafkan lintasan fikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini dia memaafkan. Naam. Saya membicara ini sebab ada orang ini ada sedikit salah faham. Baru-baru ni saya ada membicarakan tentang perkara ini. Lepas itu ada orang salah faham ini, dia mengatakan saya mengatakan walaupun lintasan fikiran pun yakni ada dosa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang salah faham yang berlaku. Jadi saya teringat ini perkara ini. Jadi apa yang saya ingin mengatakan, lintasan fikiran ini dimaafkan, betul ke tidak? Tapi kalau sentiasa satu orang misalnya dia ada lintasan fikiran untuk melakukan maksiat, sentiasa, ada masalah ke tidak ada masalah? Kita tidak boleh mengatakan kepadanya tak apa, ini lintasan fikiran sahaja, tidak ada apa-apa dosa. Boleh kita mengatakan sedemikian? Kalau orang sentiasa ada lintasan fikiran, maksudnya dia ada masalah. Sebab ini waswas syaitan kuat. Sebab syaitan ini dia melakukan waswas. Dia main dengan kita punya fikiran. Tadi dia mengatakan mencurilah. Kita mula-mula kita tak layan. Tapi satu hari dia menetap dalam kepala kita. Jadi sebelum dia menetap, kita nak kena berjaga-jaga dengan lintasan fikiran. Itu sebab ulama kita yang ini mementingkan perkara ini. Ini kita panggil dalam Islamic psychology. Kita belajar tentang perkara ini. Ala kulli hal ini kita teruskan ya. Kalau tak nanti panjang lebar sangat ya. Marah nanti aja.
Kita lihat daripada ayat yang seterusnya, Allah mengatakan ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. Yani Allah memerintahkan Nabi SAW yani berpaling yani kepada berpaling yani daripada mereka, wa'iduhum, berikan kepada mereka mau'izah. Mau'izah ini adalah seperti nasihat. Memberikan ini, berikan kepada mereka nasihat. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan berilah yakni kepada mereka satu peringatan yakni yang memberikan kesan kepada hati-hati mereka, supaya mudah-mudahan yakni mereka dapat yakni berubah. Yani Allah memerintahkan Nabi SAW ini supaya bertegas yakni dengan golongan ini. Siapa yang ini golongan ini? Mereka adalah golongan yakni munafikin. Selepas itu Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami menghantarkan seorang nabi, tidaklah kami menghantarkan seorang rasul kecuali agar dia diikuti, ditaati. Sebab ini rasul ini datang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti mana kita mengatakan sebelum ini, tidak ada beza di antara mentaati Allah dengan mentaati Rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan nabi-nabi dan rasul, dan Allah memerintahkan manusia untuk mentaati mereka. Apabila mereka mentaati nabi dan rasul, mereka pada hakikatnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat ini memberikan kepada kita peringatan akan kewajipan kita mentaati akan Nabi SAW. Maka mentaati Nabi SAW juga merupakan mentaati semua Nabi-Nabi yang datang sebelumnya. Ini juga perkara kita nak kena faham. Nabi SAW diutuskan Nabi yang terakhir. Jadi sebelum Nabi, banyak Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi-Nabi dan Rasul mereka membawa risalah yang sama. Nabi-Nabi dan Rasul membawa risalah yang sama, iaitu membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua Nabi-Nabi membawa risalah tauhid. Itu sebab kita mengatakan semua Nabi-Nabi membawa risalah yang sama. Nabi Isa AS, Nabi Musa AS. Jadi semua mereka adalah Islam. Betul ke tidak? Semua Nabi-Nabi dan Rasul mereka adalah Muslim. Sebab Muslim ini apa maksud Muslim? Ada siapa-siapa yang mengetahui? Apakah yang dimaksudkan dengan seorang Muslim? Ya, saya? Seorang Muslim adalah orang yang menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada Muslim adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa maksud menyerahkan diri? Maksudnya dia meletakkan maksud hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Yani dia memahami bahawasanya kejayaannya adalah taat kepada Allah SWT, maka dia menjadikan Allah sebagai maksud. Maka ini adalah seorang Muslim, seorang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Jadi kita mengatakan semua Nabi-Nabi dan Rasul membawa Islam. Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT adalah agama Islam. Itu sebab kita mengatakan tidak ada perbezaan risalah Nabi dengan risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi kita lihat Nabi Musa AS membawa risalah yang sama, Nabi Isa AS membawa risalah yang sama. Tetapi apa yang berlaku adalah salah fahaman di antara pengikut-pengikut mereka. Masalah manusia menukar-nukarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang jadi adalah agama itu sudah ditukar.
tetapi asalnya dia adalah risalah Islam. Jadi apabila kita mentaati Nabi Muhammad SAW, maka kita sedang melaksanakan apa yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi sebelumnya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita mengatakan kedatangan Nabi SAW adalah nikmat yang besar bagi umat manusia. Sebab dengan adanya Nabi, kita tahu bagaimana kita nak mentaati Allah. Kita tahu bagaimana kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjaga agama ini. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penukaran yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan semua Nabi-Nabi yang dihantar oleh Allah diperintahkan akan manusia untuk mentaatinya. Walau annahum idzalamu anfusahum, akan tetapi kalau sekiranya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri ini boleh membawa maksud apa? Yakni melanggar akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam mengajarkan kepada kita manusia ini menzalimi dirinya kalau dia tidak mentaati akan Allah. Manusia menzalimi dirinya dengan melakukan perkara yang diharamkan. Bagaimana manusia menzalimi dirinya? Sebab apabila dia melakukan perkara yang diharamkan, ada azab di sebaliknya. Apabila azab ini dikenakan ke atasnya, maka ini semua adalah disebabkan dengan perbuatannya. Maka dia telah menzalimi dirinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila mereka menzalimi diri mereka dengan melaksanakan maksiat, dengan tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ja'uka, apabila mereka melakukan kezaliman ke atas diri mereka, mereka datang kepadamu. Yani mu ini balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yakni mereka kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada perkara kita nak kena renungkan sikit. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila mereka menzalimi diri mereka, yakni dengan melakukan maksiat ataupun kekufuran dan sebagainya, ja'uka, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah perantaraan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada sebab Allah memberikan keampunan. Daripada sebab Allah memberikan keampunan adalah Nabi SAW. Maka Allah mengatakan ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad SAW. Jadi apa mereka buat apabila mereka datang kepada Nabi? Maka Allah mengatakan fastaghfirullah, mereka melakukan istighfar. Jadi mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita maksudkan ini dengan tawassul. Betul ke tidak? Yani mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka bertawassul kepada Nabi SAW. Maka Nabi juga yakni meminta keampunan bagi mereka, wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah yakni Maha memberikan keampunan dan memberikan taubat ini kepada manusia. Jadi ayat ini sekali lagi dia menerangkan kepada kita akan keagungan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya memberikan misal yang kita nak faham ini
dengan lebih baik. Dan misal yang diberikan ini, misal diberikan oleh Syekh Sa'id Al-Buti. Misal ini adalah seperti begini ya. Sekarang ini bayangkan kita tinggal di satu daerah, dan daerah ini ada seorang raja. Daerah ini ada seorang raja. Sekarang kita ada hajat daripada raja, tapi raja tak kenal kita. Kita orang biasa. Kalau sekiranya kita terus pergi kepada raja, besar kemungkinan tak dapat apa-apa. Kita pun mungkin tak dapat sampai kepada raja pun. Sebab bila kita sampai dekat dia punya gate, dia dah kena halau dengan dia punya guard. Sebagai misal ya. Jadi nak sampai kepada raja susah. Macam mana nak sampai kepada raja? Kalau macam zaman dahulu biasanya orang tak semua orang boleh jumpa raja. Biasanya raja bukan satu orang yang bukakan pintu dia open house, silakan. Tidak ya. Sama juga dengan zaman sekarang ni, misalnya Prime Minister, tak semua orang boleh jumpa Prime Minister, mesti ada appointment, betul tak? Kalau zaman sekarang nak kena email dulu, lepas itu nak kena terangkan apa sebabnya. Tapi besar kemungkinan tak boleh. Akhirnya nak jumpa minister, tak boleh jumpa, tidak boleh jumpa yang di Prime Minister. Jadi orang ini apabila dia tidak dapat jumpa raja, apa dia buat? Dia kenal saudaranya, salah seorangnya rapat kepada raja. Jadi apa dia buat adalah dia memberitahukan kepada saudaranya akan masalahnya dan akan keperluannya. Maka saudaranya menyampaikan kepada raja. Jadi mana lebih baik? Dia menyampaikan kepada orang yang dekat kepada raja, ataupun dia mengatakan saya nak terus pergi kepada raja. Tapi yang mana dia tahu yang ini besar kemungkinan dia akan ditolak. Jadi raja ini disebabkan dia sayang kepada orang yang dekat kepadanya. Untuk memuliakan orang yang disayang oleh raja, raja memperkenankan hajat orang yang minta tadi. Boleh kita faham insya-Allah misal ini? Kita lihat ini Allah Subhanahu Wa Taala sayang ini kepada para nabi dan para rasul. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada mereka-mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang ini misalnya ini dia banyak melakukan ibadah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sayang kepada dia. Jadi bila Allah sayang kepada seseorang, apabila dia berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Tetapi lagi satu hamba Allah banyak melakukan maksiat. Dia berdoa, doa yang ini tidak dikabulkan. Dan ini juga kita dapat banyak soalan daripada jamaah di luar. Jamaah, saya lihat daripada soalan yang biasa ditanya oleh jamaah di luar. Soalannya adalah, saya banyak kali berdoa tetapi doa saya tidak dikabulkan. Saya banyak kali yang ini berdoa tetapi doa saya tidak dikabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala dia mengkabulkan doa, tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi banyak perkara yang ni kalau kita nak membicarakan syarat-syarat yang ni kabulnya doa, tapi salah satu daripadanya adalah maksiat. Kalau satu orang banyak melakukan maksiat, bagaimana doanya nak dikabulkan? Tapi kalau doanya tidak dikabulkan, dia kena salahkan siapa? Yang ni dia kena lihat kepada dirinya. Kalau kita tahu kita banyak melakukan maksiat dan kita belum lagi bertaubat daripada maksiat, dan kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan, kita nak kena salahkan diri kita. Jadi apa kita nak kena buat adalah kita nak kena bertaubat dulu. Ini adalah daripada syarat yang ulama kita mengatakan, misalnya kalau kita nak berdoa, kalau kita ada hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu Taala, sebelum yang ni kita berdoa, kita nak kena bertaubat dahulu. Sebab dosa kita ini adalah hijab. Dosa kita adalah hijab. Itu sebab kita lihat ada manusia dia angkat tangan saja Allah kasih dia. Kita lihat ada sebagian orang mustajab doa, yakni dia berdoa saja Allah yakni memberikan kepadanya. Apa sebabnya? Kenapa kita lihat misalan ada orang yang ni misalan berdoa 10 kali tak dapat. Satu hamba Allah yang ni dia doa 1 kali terus Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya. Bezanya adalah Allah sayang kepada orang ini. Jadi apabila Allah sayang ini kepadanya, Allah memperkenankan kepadanya apa yang dia minta. Itu sebab kita dalam Islam biasanya kalau kita ada hajat, kita pergi kepada orang yang disayangi oleh Allah,
dan kita minta dia doakan kita. Ini juga adalah seperti mana tadi kita mengatakan, yakni kita menjadikannya sebagai sebab yang mana Allah mengkabulkan doa kita. Sama juga Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada cara kita mendapatkan doa kita dikabulkan adalah dengan kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka doa kita dikabulkan. Itu sebab daripada tempat yang doa kita makbul adalah di sisi maqam Nabi SAW. Bila kita di Madinah, bila kita berada di sisi maqam Nabi SAW, ini adalah daripada tempat doa kita doa kita dimakbulkan, sebab kita berada di sisi Nabi SAW. Ini dengan nas ayat ini Allah mengatakan ja'uka, apabila mereka melakukan banyak dosa dan sebagainya, mereka datang kepadamu. Dan datang kepadamu di sini bukan maksudnya pada kehidupan Nabi SAW sahaja, tetapi Nabi SAW dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bersawar kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita, betul ke tidak? Kita ada hadis Nabi, apabila kita bersawar kepada Nabi SAW, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, maka Nabi SAW menjawab salam kita. Dan tiap-tiap hari Nabi mengatakan urida alaikum alayya a'malukum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi mengatakan, tiap-tiap hari amalan kamu ini dibentangkan di hadapan aku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku mendapatkan amalan kamu ini baik, aku puji kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lakum, kalau aku mendapati amalan kamu tidak baik, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan kamu. Jadi maksudnya Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menziarahi Nabi SAW, sama hukumnya kita menziarahi Nabi pada masa hidupnya. Jadi daripada perkara yang kita biasa melakukan adalah kita berdoa kepada Allah dengan kita bertawassul kepada Nabi SAW. Maka Allah mengatakan lawajaduhu tawaban rahima, mereka lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala tawab dan rahim, yakni Allah akan menerima taubat manusia dan sentiasa akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita akan kepentingan kita bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bila kita ziarah Nabi di Madinah, biasalah sekejap dia kita kena halau Tetapi walaupun dalam masa-masa yang sedikit, apa nak buat, kalau satu orang itu dapat duduk di Raudhah misalan, di sebelah maqam, ini adalah daripada tempat mustajab doa. Begitu juga di hadapan maqam di muwajahah. Dan biasanya ramai orang akan duduk di belakang. Ini satu secret spot, mungkin tak ramai orang tahu. Di mana? Dia di belakang maqam. Sebab kadang-kadang susah kita nak dapat masuk ke dalam Raudhah. Sekarang lagi nak kena pakai booking. Kalau kita nak masuk dekat muwajahah, tempat ziarah maqam, juga kena pakai booking. Ini saya dapat tahu baru-baru ni, itu pun nak kena pakai booking. Nak ziarah Nabi SAW. Ini adalah perkara yang pelik bin ajaib. Tetapi ada satu tempat ramai orang terlepas pandang. Di mana dia adalah di belakang maqam. Satu tempat namanya Sufa. Tapi kalau kita sampai di Madinah, dah bukan secret lagi lah, sebab satu dunia datang kat sana. Jadi ada orang tahu akan tahulah, mereka akan camping kat sana, dekat Sufa ini. Ini adalah tempat yang melihat kepada pintu maqam. Tempat yang melihat kepada pintu maqam. Dan ini adalah rumah Fatimah radhiyallahu anha, yang dia tinggal di situ. Jadi biasanya tempat ini pun susah untuk kita nak mendapatkan tempat. Dan lagi satu masalah, tempat ini
Dia tidak ada macam sistem. Kalau Raudah ada sistem kan, dah lama-lama kita kena halau kan. Tapi tempat ini tak ada orang halau dorang. Jadi kita boleh mendapati satu orang ini dia camping. Dia daripada pagi sampai malam dia tidak berganjak kat situ. Ini yang menjadi masalah. Jadi nak dapat tempat yang dekat sini pun ini yang menjadi susah. Tapi saya tak tahu sama ada wanita boleh masuk tempat ini ke tak boleh. Sebab saya tahu kalau Raudah ada masa-masanya kan. Tetapi di Sufa, siapa pernah pergi Sufa? Sufa ini dia adalah tempat di belakang yang di makam, dia ada satu macam platform, dia macam stage. Jadi tempat dia tak besar macam ini je. Jadi dia ternaik. Ada siapa-siapa pernah pergi tempat ni? Pernah masuk tempat ni? Kesian, perempuan tak boleh. Ini tempat yang paling, ini kira saya diberitahu biasa ulama-ulama satu dunia akan berkumpul kat sini. Mereka kalau datang Madinah, mereka akan berkumpul mereka akan berkumpul di sini. Dan memang yang ini tempatnya yang ini sangat yang ini luar biasa. Kita kalau duduk dekat sana, kita lihat ini makam punya, sebab daripada tempat itu boleh lihat dalam makam. Jadi berada di sana dia masya-Allah. Jadi dia punya tempat ini ada tempat ini yang barakah ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, insya-Allah dapat kita sampai kepadanya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan adalah tempat-tempat seperti ini mustajab doa. Jadi daripada apa yang perlu kita lakukan di sana adalah kita banyak berdoa yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Yani Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah yakni demi Tuhanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang ini mereka beriman. Yang ini iman mereka tidak akan diterima hatta yuhakimuka, sehingga kan mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Yang ini mereka menjadikan kamu ini sebagai, mereka menjadikan kamu sebagai hakim fima syajara bainahum, atas apa yang ini yang berlaku perselisihan yang ini di antara mereka. Yang ini mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Apa maksudnya? Mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Ini mungkin perlu keterangan sedikit ya. Sekarang tadi kita mengatakan wajib kita taat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara yang ketiga adalah apabila kita taat kepada Nabi Muhammad, kita taat kepada Allah. Betul ke tidak? Tidak ada perbezaan taat kepada Allah dengan taat ini kepada Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah hakim. Allah adalah hakim. Maksudnya segala hukum ahkam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menghalalkan, dia yang mengharamkan. Ini yang kita maksudkan hakim. Boleh faham insya-Allah ya? Bila kita mengatakan Allah adalah hakim, yakni bukan maksudnya qadi di mahkamah. Maksudnya hakim ini maksudnya dia yang menghukumkan. Dia yang mewajibkan salat. Siapa yang mewajibkan salat? Allah SWT. Dia yang mengharamkan zina. Dia yang menghalalkan makanan-makanan yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Jadi yang menghalalkan dan mengharamkan segala-galanya datang daripada hakim. Jadi bila kita mengatakan Allah adalah hakim, Nabi SAW juga adalah hakim. Bagaimana? Sebab apa yang diperintahkan oleh Nabi adalah daripada Allah. Maka Nabi SAW menyampaikan apa yang diwahyu oleh Allah SWT. Jadi apa yang dihalalkan oleh Nabi adalah halal. Apa yang diharamkan oleh Nabi adalah haram. Jadi kita sebagai orang Islam harus kita faham ini perkara ini.
Wajib kita beriman bahawasanya apa yang halal adalah apa yang halal oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang haram adalah apa yang haram ini oleh Allah dan Rasulnya. Jadi wajib kita beriman tentang perkara ini. Kita beriman yang bahawasanya Allah adalah hakim. Kita beriman yang kepada hukum ahkam, dan kita mengetahui ia sumbernya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi SAW, wajib kita beriman. Maka di sini Allah mengatakan mereka tidak beriman dan keimanan mereka tidak diterima hatta yuhakkimuka, sehingga kan mereka beriman bahawasanya yakni kamu adalah hakim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya apa saja hukum mahkam yang disampaikan oleh Nabi, mereka beriman dengannya. Tapi kalau manusia tidak beriman, apa jadi? Kalau manusia misalnya dia mengatakan saya nak beriman sebahagian hukum, tapi hukum yang lain saya tak mau, saya nak pick and choose, boleh tak? Ada orang begitu. Ada orang yang mengatakan semua saya buat, saya boleh solat, saya boleh puasa, saya bayar zakat, semua saya buat. Tapi kalau arak, tak boleh. Ada orang yang misalnya dia boleh buat ini semua, tapi ada sebahagian hukum dia ada kemusykilan, dia ada masalah. Lepas itu dia menghalalkan pula. Dia mengatakan kalau sikit tak mabuk boleh, tapi kalau minum sampai mabuk tak boleh, haram. Tapi kalau sikit tak ada apa-apa. Ada satu, na'udzubillah min zalik, satu orang keluarkan fatwa. Betul, dia cakap begini. Saya terperanjat saya ingat mungkin yalah orang di tengah jalan ke apa kan, cakap dekat internet ke apa gini. Tetapi rupanya ada debat dekat Mesir tentang perkara ini. Jadi ada satu orang ni di sana, dia menghalalkan arak, dan dia mengatakan kalau sedikit tak mabuk boleh, tapi kalau dia minum, kalau mabuk baru dah start haram, dah tak boleh stop. Sekali ada satu orang jemaah tanya soalan telefon, sebab dia dekat satu apa, macam dia buat dekat studio, mestilah buat dekat studio, dia tak berani buat dekat kalau buat dekat apa, tengah-tengah jalan bahaya, tak balik agak dia. Jadi dia buat dekat studio, ada satu orang tanya kemusykilan agama lah. Jadi orang ni tanya, tapi macam mana kita nak tahu? Ada orang lain, ya Syekh, dia mengatakan ada orang yang ni dia minum yang ni 10 botol pun tak mabuk, ada orang yang ni satu cawan nak mabuk. Jadi dia mengatakan dia balik kepada individu. Jadi bagi mereka yang minum 10 botol, dia mengatakan bagi orang yang minum yang ni 10 botol, hanya diharamkan ke atas dia setelah 10 botol. Bagi orang yang minum satu cawan, diharamkan kalau dia minum cawan yang kedua. Subhanallah, yang ni benda-benda yang ni seperti ini, pelik bin ajaib. Tapi banyak ulama-ulama yang ni mengkritik pendapat ini orang ini. Tetapi yang sedihnya, pendapat-pendapat seperti ini diambil oleh sebahagian orang. Hatta di Singapura. Di Singapura ada orang mengatakan perkara seperti ini. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran. Kalau satu orang itu dia mengatakan arak adalah halal, dia mengatakan zina adalah halal, dia mengatakan misalnya riba adalah halal, apa jadi? Kalau dia menghalalkan sesuatu yang tidak ada perbezaan dari ulama dalam pengharamannya, yang terang ayatnya dalam Al-Quran, dan kita ada hadis-hadis yang Nabi SAW yang menerangkan pengharamannya, yang tidak ada syak, benda ini adalah benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini mengeluarkan seseorang daripada keimanan. Ini yang kita maksudkan di sini. Mereka tidak beriman sehingga kan mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Yakni seorang Muslim, bukan saja kita mengatakan wajib kita beriman Allah itu ada wujud,
kita beriman kepada Nabi SAW, juga kita wajib beriman kepada hukum ahkam. Wajib kita beriman bahawasanya yang wajib adalah wajib, yang haram adalah haram. Kalau satu orang ini mengatakan solat 5 waktu tidak wajib, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Betul ke tidak? Walaupun dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Ya betul, awak beriman kepada Allah, tapi awak tidak beriman kepada hukum ahkamnya. Jadi Islam adalah agama yang mana kita nak kena beriman keseluruhannya. Kita tidak boleh pick and choose. Kita tidak boleh kita mengatakan beriman yang ni kepada agama ini, dan agama nak kena ikut cita rasa kita, apa yang kita nak. Tetapi wajib kita serahkan diri kita kepada agama. Wajib adalah kita serahkan diri kita kepada Allah. Bukan agama serah yang ini kepada kehendak kita. Jadi ini adalah daripada syarat keimanan. Wajib ini kita beriman kepada semua hukum ahkam. Hari ini menjadi masalah sebahagian orang Islam. Dia mengingkari adalah bahaya. Dia mengingkari hukum ahkam, sebahagian dari hukum ahkam. Hari ini kita lihat orang menghalalkan riba. Ini sudah berlaku. Hari ini kita lihat orang mengatakan hijab ini sebenarnya tidak wajib. Hijab yang ini tidak wajib, dia adat kaum Arab saja. Hari ini kita lihat ada orang ini mengatakan misalan penzinaan yang ini dibolehkan. Penzinaan dibolehkan. Kita lihat ada orang ini misalan dia mengatakan arak adalah yang ini perkara yang dihalalkan, dan dia mengatakan ini misalan ini zakat ini sudah tidak diwajibkan dan sebagainya. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang ini daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi keadaan yang kita tinggal hari ini adalah satu keadaan yang sangat mencabar. Yang orang Islam hari ini, generasi ini, kalau mereka tidak belajar agama mereka dengan baik, ditakuti iman mereka pun akan terkeluar daripada hati-hati mereka kalau mereka tidak berjaga-jaga. Jadi kita berada dalam zaman yang sangat bahaya, sebab benda-benda seperti ini sekarang sedang berlaku di dalam masyarakat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan selamatkan anak-anak kita, insya-Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah mereka beriman sehingga kan mereka menjadikan kamu sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan selepas itu mereka menerima apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka menerimanya. Baru kita mengatakan seseorang itu maka dia telah beriman dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara di sini berkenaan dengan perkara-perkara yang ada perselisihan. Kita dalam Islam ada perkara-perkara ada perbezaan ulama. Ada perkara-perkara tidak ada perbezaan. Sebagai misalnya, solat 5 waktu, kita tidak ada perbezaan ulama. Pernah tak kita dengar misalan solat 5 waktu, ada orang solat 2 waktu, subuh dengan zuhur saja. Ada orang dia solat 4 waktu. Ada orang solat 5 waktu. Dan dia mengatakan ini adalah khilaf. Ada pernah kita dengar begini? Kita mengatakan wajib bagi setiap orang Islam melakukan solat 5 waktu. Tidak ada perbezaan ulama. Betul ke tidak? Apa sebabnya? Sebab kita ada dalil daripada Al-Quran. Kita ada dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita ada ijma' ulama. Semua ulama sepakat
Hukum seperti ini yang tadi saya maksudkan, dia boleh mengeluarkan orang daripada agama Islam kalau dia mengingkarinya. Tetapi ada perkara-perkara yang mana ada perbezaan, yakni ulama. Yang biasa yakni kita dengar perbezaan seperti apa? Berkenaan dengan batalnya wudu. Betul ke tidak? Ada ulama mengatakan ini tak batal wudu. Ada ulama mengatakan ia batal wudu. Yakni kalau perbezaan itu balik kepada ayat-ayat Al-Quran, balik kepada ijtihad, balik kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengeluarkan dalilnya daripada asal wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ada masalah. Sebab ada perkara-perkara yang ulama kita berbeza pendapat. Ulama kita berbeza pendapat misalan berkenaan yakni dengan solat isyraq. Solat isyraq, adakah solat isyraq solat yang tersendiri ataupun solat isyraq itu adalah solat duha? Dalam mazhab Syafi'i pun kita ada perbezaan. Sebahagian ulama kita mengatakan solat isyraq adalah solat duha. Sebahagian yang ulama mengatakan solat isyraq dia adalah solat yang tersendiri. Jadi kalau kita mengatakan dia adalah solat yang tersendiri, bilakah waktunya? Jadi mereka mengatakan waktu yang ini solat ini isyraq, misalan dia adalah apabila habis ini waktu syuruk, iaitu 16 minit selepas terbitnya matahari, dalam lingkungan setengah jam. Ini adalah solat ini isyraq. Tetapi bagi ulama yang mengatakan solat isyraq itu adalah solat duha, Masya Allah, jadi waktunya daripada solat duha mula daripada jam berapa? Wahai jemaah sekalian, ya, pukul 8. Semua setuju ada ijma' di sini? Solat duha bermula pada solat duha tidak bermula pukul 8, ya. Solat duha bermula sama seperti mana tadi kita mengatakan 16 minit selepas terbitnya matahari bermula solat duha. Dan dia habis bila solat duha? Ya, dia habis sehingga waktu zawal. Kita mengatakan dia adalah waktu, dia habis sampai waktu zawal. Dan waktu zawal ini adalah waktu zuhur. Waktu zawal adalah waktu zuhur. Jadi solat duha ini Masya Allah waktunya panjang. Sekarang pun kita boleh melakukan salat, kita boleh melakukan salat duha. Jadi kita ada perbezaan seperti ini, tapi ini perbezaan yang tidak ketara. Perbezaan berkenaan dengan perkara seperti ini. Sebab kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan melakukan salat selepas terbitnya matahari kadar satu tombak. Pernah kita dengar hadis itu, ya? Nabi mengatakan mafhumnya, apabila matahari naik satu tombak, laksanakanlah 2 rakaat salat. Di sini ulama kita berbeza pendapat. Salat apa ini? Apabila matahari naik satu tombak, laksanakan 2 rakaat. Dan kita ada hadis yang lain, Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan salat subuh berjemaah, selepas itu dia duduk di tempatnya dan dia mengingati Allah sampai terbitnya matahari, selepas itu dia melakukan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini juga ulama kita mengatakan salat apa ini? Ini kita ada perbezaan. Ada mengatakan salat duha, ada mengatakan dia adalah salat isyraq. Jadi benda-benda seperti ini adalah misal perbezaan ini ulama. Kita juga ada perbezaan yang ulama berkenaan dengan kaki wanita. Adakah kaki wanita aurat dalam solat? Kalau seorang wanita melakukan solat tak pakai stokin, sah ke tak solat? Wahai jemaah sekalian, kadang-kadang kita lihat ada orang, saya biasa lihat ni, dia melakukan solat, dia tak pakai stokin. Dia melakukan solat, dia tidak pakai stokin. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi kat sana, kita lihat kan,
Ini kita ada perbezaan yang ni di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Biasa orang yang melakukan ini, biasa kalau kita lihat, bukan orang Melayu. Mereka orang Bengali ke ataupun yang ni orang India. Jadi di sini kita tahu ini ada sedikit ini perbezaan berkenaan dengan perkara ini. Nah, sama juga ini kita melakukan solat subuh di Masjid Anggolia. Siapa pernah solat subuh di Masjid Anggolia di sini? Masjid Anggolia dulu saya masih ingat sebelum renovation, wanita nak masuk masjid takut. Nak masuk Masjid Anggolia sebab Masjid Anggolia tidak ada tempat wanita. Tidak ada tempat wanita. Saya masih ingat dulu saya dekat dalam Masjid Anggolia, ada satu muslimah masuk. Kesian. Dia tercari-cari mana tempat wanita. Lepas itu dia naik tangga semua yang dia lelaki. Dia naik ini tingkat 2 semua lelaki. Lepas itu satu hamba Allah datang kepada ni, awak nak apa? Dia tanya, saya nak solat. Oh, solat okey, sekejap ya. Lepas itu dia siapkan dekat satu corner. Solat. Ini adalah Masjid Anggolia. Ya, ni sebelum ini renovation. Tapi dah renovation saya belum masuk lagi lah. Saya rasa sekarang Masya Allah ada ya. Tapi zaman dahulu kesian. Saya dengan kakak saya pun sama juga. Bila nak melakukan solat begitu juga. Ala kulli hal, apa tadi saya nak cakap? Saya terlupa pula. Astagfirullah. Mazhab yang lain. Ya, betul. Tak ada perkara saya nak sampaikan. Ya, saya solat subuh. Ya, solat subuh. Kita kalau solat subuh misalnya dekat Masjid Anggolia, dekat masjid mana lagi? Masjid Abdul Ghafur, imam tidak membaca kunut. Imam ini tidak membaca kunut. Dan mereka melakukan solat subuh bukan ini seperti kita lakukan solat subuh lambat, setengah jam. Mereka punya solat subuh setengah jam. Kalau kita solat subuh misalnya 5:30, mereka solat subuh pukul 6. Jadi solat subuh mereka lambat. Begitu juga solat asar mereka 1 jam selepas ini kita punya solat asar. Jadi di sini kita harus faham, kadang-kadang kita ada perbezaan yang di dalam yang ini mazhab. Jadi jangan kita terperanjat. Kalau kita pergi asar misalnya, kalau Masjid Abdul Ghafur, kita asar jam berapa? 4:30 kan? Kalau kita sampai sana 4:20, jangan terperanjat kalau kita tak lihat ada orang kat dalam masjid. Jemaah belum datang lagi. Lagi setengah jam yang dibawa orang datang. Sebab ini mereka mengatakan solat asar ini belum lagi masuk. Jadi ada sedikit perbezaan begini. Ini tidak ada masalah perbezaan seperti ini. Tapi kalau satu orang mengatakan arak halal, ini kita mengatakan tidak ada perbezaan ini ulama. Ini terus boleh mengeluarkan seorang daripada agama Islam terus. Kalau dia mengatakan riba itu adalah halal, macam mana? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini kami akan perang. Allah akan perang ini orang yang memakan riba. Ini boleh mengeluarkan orang yang daripada agama Islam. Jadi ini adalah misal berkenaan dengan sedikit yang ini perbezaan ini ulama. Apa yang dimaksudkan di sini kalau bersangkut dengan keimanan? Kalau sekiranya perkara tersebut tidak ada perbezaan ini ulama, dan kita ada sepakat yang ini ulama-ulama Islam, maka mengingkari satu hukum yang disepakati oleh semua yang ini ulama Islam berdasarkan dengan dalil-dalil yang kukuh, dalil-dalil keyakinan, ini kita mengatakan boleh mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini. Kalau ada jemaah ada soalan, bolehlah tanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.